Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah impunkan kita, kumpulkan kita pada live kali ini. Yang mana live kali ini adalah episod yang kelima. Episod yang kelima surah apa? Surah Al-Qadr. Surah apa? Surah Al-Qadr. Dan Alhamdulillah, episod kali ini berjalan pada hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Live kali ini berjalan pada hari Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita lepaskan peluang untuk zahirkan rasa cinta kita yang sangat-sangat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyakkan kita selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat banyak-banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini kita dah banyak dah selawat, tapi pada hari ini kita zahirkan kecintaan kita tu lebih lagi, dengan banyakkan lagi selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, insya-Allah kita akan bermula pada pukul 9.30 pagi nanti. Ada 4 minit saja lagi. Sekarang ni tuan-tuan, tolong sharekan video ini supaya ramai yang dapat tengok, ramai dapat betulkan bacaan Al-Quran dia. Jangan kita biarkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita baca Al-Quran ini dengan cara yang salah. Tuan-tuan, cara yang salah, kalau salah kecil tuan-tuan, mengurangkan perfect bacaan. Tapi tuan-tuan, jika salah itu salah yang besar, tertukar huruf, tertukar ayat, tertukar baris, sehingga boleh mengubah makna, tuan-tuan, itu bukan kesalahan kecil dah. Itu menjadi kesalahan yang besar. Boleh jatuh kepada haram, boleh jatuh kepada dosa. Takkanlah kita saja yang nak baca cantik-cantik tuan-tuan. Kita nak juga sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, untuk baca Al-Quran dengan cara yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita dapat bantu juga muslimin dan muslimat untuk lebih rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih kenal dengan surat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Macam mana kita nak menghayati Al-Quran? Ramai orang tanya, Ustaz, orang kata Al-Quran itu syifa, orang kata Al-Quran itu penenang. Kenapa bila mana saya baca Al-Quran, saya dengar Al-Quran, saya tidak rasa tenang? Saya tidak rasa pun selesai masalah saya. Saya tak rasa Al-Quran itu sebagai syifa. Tuan-tuan kena faham, Al-Quran ini bukanlah mentera tuan-tuan. Al-Quran ini bukanlah mentera, tapi Al-Quran ini adalah surat cinta daripada Allah. Al-Quran ini adalah surat cinta daripada Allah. Tuan-tuan, surat cinta tidak dapat kita hayati jika kita tidak dapat faham kepada setiap baik ayat dia. Nampak tak? Jadi kalau kita nak Al-Quran itu sebagai syifa, Al-Quran itu sebagai penyembuh, penenang, penyelesai masalah, segala masalah kita, caranya adalah dengan cara kita menghayati Al-Quran, memahami setiap baik-baik Al-Quran. Sebab itu perkara pertama, kita kena betulkan setiap huruf bacaan ini. Bagaimana kita nak faham kalau sebutan huruf pun kita salah lagi? Sebutan huruf pun salah lagi, tukar bimba lagi orang Terengganu khabar. Tukar lagi dah, nak faham ke mana tak? Betul tak? Jadi tuan-tuan, sekarang ini jelas tak suara saya? Cuba komen. Boleh cuba komen tuan-tuan. Jelas tak suara saya ni? Komen di ruangan komen, jelas Ustaz ke tak jelas? Nak tahu juga ni. Tuan-tuan duduk kat mana tu? Duduk kat rumah ke? Cuti-cuti ni buat apa? Masak tak gitu? Alhamdulillah. Sekarang tuan-tuan cuba komen. Jelas tidak suara Ustaz? Dengar tak? Tuan-tuan, bersempena dengan Maulidur Rasul, kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan lupa sharekan video ini bagi ramai mata memandang. Fidai Nazinuddin jelas sangat share, alhamdulillah.
sahabat hamba ni Fidak. Okey, alhamdulillah. Kalau boleh tuan-tuan, ada 10 mata memandang sekarang ini, kalau boleh 10 mata ini sharekan video ini, live ini kepada grup-grup tuan-tuan, kepada semua grup yang tuan-tuan ada, supaya ramai yang dapat manfaat. Tuan-tuan, itulah amal jariah yang kita boleh ambil pahalanya. Supaya apa tuan-tuan? Supaya pahala itu berterusan berjalan. Walaupun kita sudah mati, tapi orang yang dapat manfaat itu mengamalkan lagi apa yang kita sebarkan. Tuan-tuan, pahalanya sentiasa berjalan walaupun kita sudah meninggal, walaupun kita sudah berada di alam kubur. Nampak tak hebatnya tuan-tuan? Hebatnya dengan amal jariah ilmu ini tuan-tuan. Muhammad Tirmizi Uthman jelas. Alhamdulillah. Abang Tirmizi sihat ke tak tu? Abdul Aziz jelas ustaz. Abang Abdul Aziz sihat ke? Zamuda jelas sangat ustaz. Oh jelas sangat ni. Bagus ni. Oh jelas. Khabar kemah-kemih tak? Syahir Muhammad Nur. Assalamualaikum ustaz. Alhamdulillah jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah jelas no. Gini kita nak sambung kepada surah Al-Qadr. Surah Lailatul Qadr. Jelas ustaz. Yusuf Muda jelas. Alhamdulillah. Abang Yusuf. Alhamdulillah, terima kasih. Azri Rahim. Mahming dah ustaz jelas. Mahming boh. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi pertama sekali tuan-tuan, cuba sharekan video ini. Sharekan video ini kepada grup-grup lain supaya ramai yang dapat manfaat. Supaya itu juga kita dapat mencapai juga untuk memudayakan Al-Quran di bumi Terengganu. Bukan saja di bumi Terengganu, kita nak membudayakan Al-Quran di hati setiap muslimin dan muslimat. Muslimin dan muslimat seluruh Malaysia ini, kita nak budayakan dia. Jadi tuan-tuan, macam mana nak budayakan Al-Quran? Kita tengok dulu surah-surah lazim. Kita dah pergi kepada surah Ad-Duha, kita dah pergi surah Al-Insyirah, kita sudah pergi surah At-Tin, kita dah pergi kepada surah Al-Alaq. Sekarang kita masuk episod yang kelima, iaitu episod surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang mana pada video kali ini saya akan lebihkan apa? Saya akan lebihkan kepada kesalahan-kesalahan besar dalam bacaan Al-Quran dalam surah ini. Bila mana saya sebut kesalahan-kesalahan besar, yang lebih-lebihnya adalah kesalahan-kesalahan yang haram untuk kita buat. Bila mana kita sebut kesalahan yang haram untuk kita buat, itu adalah kesalahan yang mengubah makna ayat. Saya ulang sekali lagi. Video ini saya ajarkan, yang mana saya akan memfokuskan kepada kesalahan-kesalahan besar dalam Al-Quran. Bila mana saya sebut kesalahan-kesalahan besar, yang saya maksudkan adalah kesalahan-kesalahan yang mengubah makna ayat. Kesalahan-kesalahan yang mengubah makna ayat. Jadi tuan-tuan, bila mana kita sebut kesalahan yang mengubah makna ayat, kesalahan dia ubah huruf, kesalahan dia ubah baris, kesalahan dia ubah ayat dan perkataan. Jadi itulah yang akan saya fokuskan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab video kita ni tak lama pun, insya-Allah tak sampai 30 minit kita akan dah selesai dah pada satu surah. Kalau saya nak ambil kepada semua kesalahan, bermaksud kesalahan-kesalahan sekecil-kecil kesalahan, saya takut panjang tuan-tuan. Boleh jadi 3 jam. Kau boleh kira tuan-tuan, surah pendek. Sebab apa? Sebab bila mana kita sebut kesalahan kecil ni banyak sangat tuan-tuan. Panjang pendek, contohnya bacaan yang perlu dibaca 4 atau 5 harakat, dibaca 3 harakat sahaja, tak cukup. Tapi itu termasuk dari sudut kesalahan-kesalahan kecil. Berdosa ataupun tidak, kita tengok atas ayat. Bergantung pada ayat. Tapi kebanyakannya tidak berdosa. Tapi mengurangkan perfect bacaan kita. Orang nak bagi RM100, kita nak ambil RM5 je. Pelik ke tidak tuan-tuan? Pelik lah. So macam mana? Caranya adalah dengan kita belajar, kena berguru. Baru kat situ kita tahu. Kat situ baru kita tahu kat mana yang kita perlu upgrade, kat mana yang kita perbetulkan. Tuan-tuan, sekarang tolong share video ini. 9 mata memandang. Kalau boleh tuan-tuan, saya nampak siapa yang tak share ni. Kalau boleh tolonglah share tuan-tuan. Kalau boleh tolonglah share. Saya merayu. Saya tidak akan dapat capai semua benda ni tanpa usaha dan bantuan daripada tuan-tuan juga.
Jadi saya mengharapkan bantuan daripada tuan-tuan untuk sama-sama bantu ustaz ni. Ustaz ni orang khabar dah cetong juga ustaz ni. So macam mana nak bantu ustaz, tolong sharekan video ini bagi ramai yang dapat manfaat. Okey tuan-tuan, selepas share tuan-tuan buat apa? Di sebelah kanan ini, kat mana jari ustaz ni? Ni ada emoji tuan-tuan. Ada emoji like, ada emoji love. Kalau boleh cuba kau tekan emoji love tu banyak-banyak sikit tuan-tuan. Cuba tekan kau nak tengok sikit. Kan ustaz ni cakap seorang tak sedap juga. Ustaz ni jenis kena ada two way communication. Bila live ni macam cakap dengan telefon lah. Sebab itu kalau boleh ustaz nak ramai mata memandang, ramai yang komen, supaya ustaz tahu apa yang disampaikan ustaz sampai kepada semua. Nampak? Sebab tu ustaz tanya jelas ataupun tidak. Kalau jelas, tulis jelas. Kalau tak jelas, bagi tahu ustaz supaya ustaz boleh baiki apa yang perlu dibaiki. Nampak? Okey tuan-tuan, kita sudah berada pada pukul 9 lebih dah, 9.30 lebih dah. Sekarang tuan-tuan, kita akan masuk kepada surah Al-Qadr. Surah apa? Surah Al-Qadr. Sebelum tu tuan-tuan, tulis di ruangan komen surah Al-Qadr. Muka surat 598. Tulis di ruangan komen surah Al-Qadr, muka surat 598. Surah Al-Qadr, muka surat 598. Cuba komen tuan-tuan, supaya nanti kalau ada orang yang tengok masuk kepada live kita ni, dia tahu dah. Surah Al-Qadr muka surat 598. Kat situ tuan-tuan, kita dah bantu ramai orang. Nampak tak? Nampak kecil je benda-benda macam tu tuan-tuan, tapi sebenarnya besar tuan-tuan. Dengan cara itu kita dapat bantu orang, dan dia beramal dengan video ini tuan-tuan pun dapat ganjaran. Boleh? Muhammad Termizi Uthman, sihat ustaz? Alhamdulillah sihat, syukur alhamdulillah. Zanariyah Yazid, alhamdulillah, syukur alhamdulillah tuan-tuan. Jadi jom kita masuk kepada surah Al-Qadr. Sebelum kita masuk kepada surah Al-Qadr, jom sama-sama kita buka kelas kita, live kita pada pagi ini dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, Muhammad Termizi Uthman 598 betul. Pada muka surat 598 adanya surah Al-Qadr. Abdul Aziz 598 juga betul. Kak Sam Sulaiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Sam. Alhamdulillah yang ada pada live ini semuanya penonton-penonton setia Terengganu Mengaji. Moga kekal istiqamah bila mana membaca Al-Quran, belajar Al-Quran tuan-tuan. Al-Quran bukanlah benda yang kita boleh belajar secara teori sahaja tuan-tuan. Al-Quran adalah perkara, benda yang perlu kita belajar secara praktikal. Kena praktikal, kena tengok guru membaca. Kita kena tahu, kalau kita buka buku nak khatam tajwid, buka buku saja tuan-tuan, tidak akan menjadi. Sebab ilmu Al-Quran bukanlah ilmu teori. Ilmu Al-Quran adalah ilmu praktikal yang kita kena berguru. Contohnya berguru macam mana tuan-tuan? Live ini berguru lah. Tuan-tuan dengar bacaan macam mana, Ustaz tunjuk kat mana tempat yang banyak orang buat silap. Jom kita baca surah Al-Qadr. Kita mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sekali lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey tuan-tuan, pada ayat ini
Apa yang kita kena jaga? Yang pertama, jaga huruf nun bersabdu. Jaga huruf nun bersabdu. Pada video sebelum ini saya ada terangkan dah mana huruf yang bersabdu ini sebenarnya dia mewakili kepada dua huruf. Satu huruf bertanda mati dan satu lagi huruf berbaris. Nampak tak? Itu yang dimaksudkan dengan nun bersabdu ataupun huruf-huruf lain bersabdu. Sebenarnya dia mewakili dua huruf. Sebab itu bila mana bersabdu, tekankan huruf itu. Kalau kat sini kita tengok nun ada sabdu, dengung pada nun ada sabdu. Dengung macam mana tuan-tuan? Kita tekankan lama dua harakat. Inna. Kita tekankan pada sabdu itu dua harakat. Macam mana? Inna. Nampak tak? Kita tekan, kita dengungkan dia. Nampak kan? Pertama, jaga pada tempat yang ada sabdu. Tuan-tuan, jika kita baca, ramai orang baca macam ni. Inna anzalna. Inna. Salah lah tuan-tuan. Sebab dia seakan-akan telah membuang satu huruf. Buang satu huruf tuan-tuan, bahaya sangat. Buang huruf dalam Al-Quran sangat bahaya, berdosa tuan-tuan. Nampak? Jadi baca dengan sabdu. Inna. Boleh? Okay, tuan-tuan. Yang kedua adalah tanda pakcik misai berjumpa dengan hamzah. Tanda yang kedua adalah pakcik misai berjumpa dengan hamzah. Baca dengan 4 atau 5 harakat. Tuan-tuan tulis pada ruangan komen, pakcik misai berjumpa dengan hamzah, baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Tulis di ruangan komen tuan-tuan, pakcik misai jumpa hamzah, baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Pakcik misai jumpa hamzah, baca 4 ataupun 5 harakat. Macam mana? Kan sini tuan-tuan ada nampak. Ada ombak berjumpa dengan hamzah. Ombak berjumpa dengan hamzah, kena baca 4 ataupun 5 harakat. Boleh? Okey tuan-tuan. Minta maaf lah. Video ni daripada rumah. Jadi setting kamera dia berbezalah dengan yang sebelum ini. Tapi kalau boleh saya cuba bagi dengan cara yang terbaik. Boleh? Bagi nampak dekat sikit. Boleh tuan-tuan? Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, pakcik misai berjumpa dengan hamzah, baca dengan inna, 4 ataupun 5 harakat kita nak baca panjang. Boleh 4, 5 pun boleh, tiada masalah. Anzalna. Nun mati berjumpa dengan zai, ikhfa hakiki. Anzalnahu fi lailatul qadr. Kan tuan-tuan, kesalahan yang paling besar. Bila mana saya sebut kesalahan yang paling besar, tuan-tuan dengar. Benda yang sangat penting adalah huruf ra hujung sekali. Okey tuan-tuan, huruf ra hujung sekali ini adalah kesalahan yang ramai orang buat. Huruf ra hujung sekali ini adalah kesalahan yang ramai orang buat. Sebab apa tuan-tuan? Ramai orang baca seperti ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia hanya berhenti pada huruf dal ini. Dia macam tidak bacakan huruf ra ni. Itu kesalahan yang paling besar tuan-tuan. Dia seakan-akan telah membuang huruf ra. Buang huruf ra tuan-tuan. Berdosa tuan-tuan. Kita tidak boleh membuang. Jadi macam mana bunyi dia tuan-tuan? Tuan-tuan, huruf ra. Kalau kelas saya selalu ajar tuan-tuan. Bagaimana ulama ajar kita cara untuk kita baca dengan perfect makhraj. Berlatih dengan perfect makhraj. Dan sifat yang baik adalah huruf-huruf yang kita nak belajar, kita matikan dia sebelum dia kita bagi alif baris atas. Bunyi dia apa? Kalau kat sini bunyi dia aur. Bunyi dia apa? Aur. Sekali lagi tuan-tuan cuba sebut aur. Sekali lagi cuba sebut aur. Cuba tuan-tuan rasa kat mana lidah tuan-tuan berhenti. Aur. Lidah tuan-tuan naik ke atas kan? Berhenti kan? Aur. Sentuh langit kawasan situ kan tuan-tuan? Jadi bila mana tuan-tuan baca qadr ni, bila mana nak berhenti pada ra ini, lidah tuan-tuan kena parking kawasan tu. Aur. Qadr. Bukan qad sahaja. Kena tunjukkan adanya makhraj ra.
qadr. Kalau saya baca secara slow-mo tuan-tuan, jadi fi lailatil qadr. Macam itulah. Tapi kalau baca yang biasa punya, kelajuan standard punya, fi lailatil qadr. Qadr. Maksudnya ada huruf ra. Macam mana kita nak tahu makhraj ra tuan-tuan? Kan tadi saya ajar. Mana-mana huruf yang kita nak belajar, matikan huruf itu sebelum dia bagi alif baris atas. Bunyi dia apa? Aur. Bunyi dia apa? Aur. Cuba tuan-tuan rasa kat mana lidah tuan-tuan parking. Aur. Maka tuan-tuan kena parking tempat yang sama pada huruf ra ni. Qadr. Nampak? Jangan buang. Jangan qad. Jangan qad. Fi lailatil qad. Jangan. Boleh? Okey, Muhammad Termizi Uthman, Pakcik Misai, campur Hamzah 4 atau 5 harakat. Betul. Yang lain macam mana? Tak ada komen pun ni. Kalau boleh tuan-tuan bagi ramai. Komen tuan-tuan. Supaya saya tahu apa yang saya sampaikan ini, tuan-tuan dengar semua. Apa yang saya sampaikan ini, tuan-tuan pun dengar. Penting tu tuan-tuan, penting. Okey, kita tengok sekali lagi. Yang pertama, jaga nun bersabdu. Pakcik Misai berjumpa dengan Hamzah, baca 4 atau 5 harakat. Seterusnya ra pada hujung sekali ni, jangan sesekali tinggalkan dia. Jangan sesekali tinggalkan dia. Boleh? Qadr, kena ada ra. Okey tuan-tuan, kita sambung kepada ayat yang kedua. Setakat ni jelas ke tidak? Tulis pada orang komen ayat yang kedua. Boleh tak tuan-tuan? Tulis di orang komen ayat yang kedua. Kita nak tengok tuan-tuan ayat yang kedua juga. Boleh? Cuba tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Kita nak masuk ayat yang kedua dah ni. Boleh? Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sekali lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sekali lagi saya baca. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tuan-tuan, yang pertama, tuan-tuan nampak tak tanda ni? Apa tanda ini? Ini tanda Pakcik Misai tuan-tuan. Misai dia macam tu tuan-tuan. Dia berjumpa dengan huruf apa tuan-tuan? Berjumpa dengan huruf Hamzah. Dia berjumpa dengan huruf Hamzah. Pakcik Misai jumpa Hamzah, kita baca berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Sama macam sini. Kat sini pun sama. Wa ma 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Adra. Tuan-tuan, huruf dal. Huruf dal dalam keadaan mati. Huruf dal ada sifat apa? Dia ada sifat qalqalah. Dia ada sifat apa? Sifat qalqalah. Qalqalah apa duduk kat tengah-tengah ni? Qalqalah sughra. Kecil bunyi dia. Kecil apa? Kecil lantunan dia. Wa ma adra. Nampak tak? Jangan kita baca wa ma ad. Ra seolah-olah berhenti dah jadi qalqalah lain. Tak nak macam tu. Kita nak baca wa ma adraka ma lailatul qadr. Perkara yang sama pada ayat ini juga. Jangan sesekali kita buang makhraj ra, masukkan makhraj ra. Macam mana nak masukkan makhraj ra? Macam tadi, cuba kita baca aur. Kat mana lidah kita berhenti? Kat mana lidah kita parking? Tuan-tuan, kat situ juga lidah kena parking. Hujung sekali ni. Ramai orang baca wa ma lailatul qadr. Macam tu sahaja. Dia seolah-olah telah membuang ra. Membuang huruf ra. Buang huruf Al-Quran. Dosa tuan-tuan. Sebab tu kita kena faham betul-betul. Bahagian Al-Quran ni, kita kena zahirkan makhraj ra. Walaupun ra ini sudah dalam keadaan waqaf, kita nak matikan dia. Huruf dal pun dah mati. Yang pertama, kita bunyi qadr. Macam itu lebih kurang tuan-tuan. Qadr. Dah ini juga ada sifat qalqalah sughra. Qalqalah sughra sama macam ni, Ada lantunan. Boleh? Setakat ni faham tak tuan-tuan? Cuba tulis di ruangan komen huruf dal qalqalah sughra. Huruf dal qalqalah
sughra. Apa maksud dia? Lantunan kecil. Cuba tulis di ruangan komen. Lantunan kecil. Lantunan kecil kita nak tengok ni tuan-tuan. Okey. Tulis di ruangan komen huruf dal, qalqalah, sughra. Lantunan kecil. Tulis di ruangan komen huruf dal, qalqalah, sughra, lantunan kecil. Boleh? Cuba tulis tuan-tuan. Kita nak masuk kepada ayat yang ketiga. Sebelum masuk ayat ketiga, saya mohon bantuan tuan-tuan. Cuba sharekan video ini. Tuan-tuan, pada sebelah kiri ini. Pada sebelah kiri ini ada butang share. Betul tak? Sebelah kiri ini ada butang share. Cuba tuan-tuan tekan butang share tu. Tik, tekan. Tekan dia. Tik, tekan butang share tu. Lepas tu tuan-tuan tengok ada share to group. Cuba tuan-tuan tekan share to group. Tuan-tuan tengok ada senarai list group. Tekan share to group. Nganyuk-nganyuk tuan-tuan. Tuan-tuan, ilmu ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita perlu sampaikan setiap bait-bait ilmu itu. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayat je tuan-tuan. Sampai. Sebab Islam ini pun sampai kepada kita dengan bantuan orang. Dengan dakwah orang. Dengan perjuangan orang tuan-tuan. Bukan Al-Quran itu sampai dengan usaha kita sendiri. Tidak. Sebab itu tuan-tuan, kita kena bantu sampaikan agama ini juga kepada orang-orang lain. Boleh? Zahrah Muhammad, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Termizi Uthman, Qadr. Betul, tapi kita tidak baca dengan Qadr. Tapi kita bunyi Qadr. Qadr. Macam tu, Qadr. Sebab tu penting pada praktikal bacaan. Sebab kalau sudut teori je kita tidak boleh faham bagaimana bunyi dia. Muhammad Termizi Uthman, lantunan kecil. Betul. Hurodal, qalqalah sughra, lantunan kecil. Azri Rahim, faham setakat ini Ustaz? InsyaAllah, Alhamdulillah. Itu yang saya perlukan, kefahaman daripada pelajar-pelajar supaya tuan-tuan apa yang saya sampaikan itu dapat kepada semua. Abdul Aziz, ayat yang ketiga. Betul. Jom kita sambung kepada ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sekali lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sekali lagi saya baca. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tuan-tuan, yang pertama huruf dal, qalqalah, sughra. Huruf dal, qalqalah, sughra sama pada ayat ini, sama juga pada ayat ini. Iaitu ada lantunan kecil. Macam saya sebut tadi, lantunan kecil. Qadri, qadri khairum min. Khairum min. Nampak tak? Khairum min. Tuan-tuan, bila mana tuan-tuan baca Al-Quran, dengar saya nak bagi tip ni. Bila mana tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan nampak huruf nun ada sabdu, tuan-tuan nampak huruf mim ada sabdu, tuan-tuan tekankan dua harakat. Tekan dua harakat. Tekan macam mana tuan-tuan? Tekankan huruf nun tu, tekan pada makhraj dia dua harakat. Jumpa huruf mim bersabdu, tekan pada makhraj huruf mim itu dua harakat. Macam mana? Contohnya pada ayat ini, mim makhrajnya di mana? Bibir berjumpa dengan bibir, rapat bibir berjumpa dengan bibir. Maka tekankan dua harakat. Jadi tahan bibir ngejumpa bibir itu dua harakat. Khairum min. Khairum min. Khairum min. Nampak tak? Khairum min alfi syahr. Pada ayat ini juga jaga huruf ra, jangan alfi syahr. Jangan seakan-akan telah buang ra. Jangan macam tu, kita kena syahr. Syahr. Yang pertama kita lepaskan ha dulu. Syah. Itu yang pertama. Lepas tu ada makhraj huruf ra. Makhraj huruf ra macam saya sebut tadi, kita sebut ar. Cuba rasa lidah kita berhenti kat mana? Kat situ kita kena gerakkan lidah pergi kepada tempat pada makhraj ra tu. Syahr. Nampak? Alfi syahr. Itu ayat yang ketiga. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu ni,
huruf ha simpul. Ini huruf ha simpul. Huruf ha simpul ada sifat, kita sebut sebagai sifat rokhawah. Rokhawah maksudnya lepas suara. Lepas suara. Tuan-tuan, lepas suara macam mana? Syahr. Nampak tak? Dia bukan lepas angin je, suara sekali. Syahr. Syahr. Kalau saya baca dengan secara slow-mo, alfi syahru. Syah. Kita bukan lepas nafas saja, kita lepas suara sekali dalam huruf ha simpul itu. Sebab apa? Sebab huruf ha ada sifat rokhawah. Rokhawah itu apa? Lepas suara. Boleh faham? Lepas suara. Huruf apa? Huruf ha simpul. Tuan-tuan, tulis pada ruangan komen ha simpul rokhawah lepas suara. Tulis di ruangan komen huruf ha simpul. Penting ni tuan-tuan. Kalau tak tuan-tuan tersilap sifat nanti. Huruf ha simpul sifat rokhawah, yakni lepas suara. Saya ulang sekali lagi. Huruf ha simpul adalah sifat dia adalah rokhawah, yakni lepas suara. Boleh? Halijah Yahya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru masuk, selamat datang. Sekarang kita berada pada surah Al-Qadr, yang mana kita sudah berhenti pada ayat yang ketiga. Jadi selamat datang, dan saya ucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Berbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi tuan-tuan, kalau boleh yang baru masuk, tolong sharekan video ini bagi ramai yang dapat manfaat, kita dapat pahala amal jariah ilmu kita, tuan-tuan. Jom kita sambung kepada ayat yang keempat. Ayat keempat ni panjang sikit. Saya baca, tuan-tuan tengok bagaimana saya baca. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Sekali lagi saya baca. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada ayat ini, yang pertama, ingat ada tanda apa ni? Tanda apa tu? Kan tadi kita dah bincang. Tak ada pakcik misai. Tanda apa? Tanda pakcik misai. Dia berjumpa dengan apa? Dia berjumpa dengan Hamzah, kan tuan-tuan? Dia berjumpa dengan Hamzah. Dia berjumpa, belok sekali tulisan Hamzah. Nampak tak? Pakcik misai berjumpa dengan Hamzah. Baca banyak mana? 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Malaikatu warruh. Nampak tak? 4 ataupun 5 harakat panjang dia. Sebab itu senang kalau belajar, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tidak tahu hukum, tak apa kat sini. Hukum apa kat sini pun kita tak tahu. Tak apa, tuan-tuan. Tapi kita dapat detect dia melalui tanda je. Senang. Saya ajar dengan cara yang paling senang dah. Okey, tanda makcik bisai, jumpa Hamzah, baca 4 atau 5 harakat. Boleh? Lepas tu, tuan-tuan, jaga pada ayat ini. Huruf ha pedas. Jangan kita baca dengan ha simpul. Warruhu fiha. Nampak tak? Saya baca dengan ha simpul tu. Bagaimana bunyi kalau saya baca dengan ha simpul? Warruhu. Nampak tak? Tapi cara betulnya adalah baca dengan ha pedas. Ha pedas bunyi dia macam mana? Warruhu. Hu. Bukan hu, tapi hu. Kita lagi keluarkan angin tu lebih lagi. Kalau pedas kan kita bunyi angin macam tu. Sama juga pada ayat ini. Hufi pedahkan. Fiha bi'izni rabbihim. Tadi saya dah terang. Mim ada sabdu. Saya dah terang. Nampak saja nun ada sabdu. Mim ada sabdu. Tekankan pada huruf tu 2 harakat. Rabbihim min kulli amr. Mim mati berjumpa dengan mim adalah idgham mithlain. Idgham mithlain. Nun mati berjumpa dengan kaf adalah ikhfa hakiki.
ikhfa hakiki. Dua-dua kena dengung 2 harakat. Dua-dua kena dengung harakat. Boleh? Sama juga pada ayat ini, jangan kita buang ra, zahirkan makhraj huruf ra. Kita pergi pada ayat yang terakhir. Alhamdulillah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya ulang sekali lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada ayat ini, yang pertama, jaga huruf ha pedas. Sebab ha pedas, ramai orang tertukar dengan ha simpul. Salamun hiya hatta. Betul tak? Ramai orang baca macam tu. Sepatutnya kita kena bezakan ha simpul ini dengan ha pedas ini. Salamun hiya hatta. Hiya hatta. Nampak? Hiya hatta. Tuan-tuan, ini juga kena jaga-jaga. Mat asli kecil pada ayat ini. Salamun, 2 harakat. Salamun, 2 harakat. Boleh nampak? Salamun, 2 harakat. Salamun, 2 harakat. Ramai baca salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia tinggal panjang sini, dia tinggal juga panjang pada ayat ini. Dah silap tuan-tuan, tinggal panjang pendek kat situ. Yang kedua seterusnya adalah maut. Maut huruf ta dia ada sifat qalqalah, ada lantunan kecil. Qalqalah sughra hatta maut la'il bukan la'il. Ramai orang tukar dengan hamzah la'il fajr. Lebih orang patutnya baca dengan huruf ain. Maut la'il fajr. Maut la'il fajr. Huruf ra juga sama. Jangan tinggalkan huruf ra, kerana huruf ra ada dalam Al-Quran, ada dalam surah ini, ada dalam hujung ayat ini. Jika kita buang, seakan-akan kita telah membuang satu huruf dalam Al-Quran. Jika kita tidak baca, dah berdosa tuan-tuan. Buang satu huruf ubah makna haram tuan-tuan. Jadi jaga-jaga. Sekarang kita berada pada episod yang kelima, Suratul Qadr, yang mana teguran-teguran saya, yang mana saya bulat-bulatkan itu adalah kesalahan-kesalahan yang ramai orang buat. Saya tunjukkan berdasarkan pengalaman. Saya tengok orang baca Quran, saya dengar talaki baca Quran, tasmi' baca Quran, banyak kan. Inilah kesalahan-kesalahan dia. Dan kesalahan-kesalahan yang saya tunjukkan ini, majoritinya adalah kesalahan-kesalahan yang besar, yang melibatkan pertukaran huruf, yang melibatkan pertukaran makna. Maka pertukaran makna haram untuk kita buat, kerana boleh berdosa tuan-tuan. Okey, jadi itu sahaja pada episod kali ini, episod yang kelima, Suratul Qadr, yang mana pada esok hari kita akan masuk kepada Suratul Bayyinah. Nampak tak? Lam yakunil ladzina kafaru. Surah ni agak panjang, jadi insya-Allah kita sambung pada esok hari tuan-tuan, episod yang ke-6. Hari ni episod yang kelima dah. Sekian saja episod yang kelima. Terima kasih kepada ramai yang tengok, 14 mata memandang. Alhamdulillah, moga dapat manfaat insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu sahaja daripada saya. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tadah tangan tuan-tuan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ikut sama-sama dengan saya. Allahumma habbibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Saya ulang sekali lagi. Allahumma habbibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran
dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Jadi tuan-tuan, amin amin rabbal alamin. Perbanyakkan selawat kata junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Muhammad Tirmizi Uthman 2 rakaat betul. Azri Rahim, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz ku berapa Ustaz? Macam biasa 9.30 pagi. 9.30 pagi tuan-tuan, jangan lupa. Temu janji kita esok untuk membetulkan surah-surah lazim sehingga kita dapat habiskan pada suratul Nas. Jadi tuan-tuan, itu sahaja daripada saya. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.